pada jam ini, selain bersama dengan rakan setugas, kita nak bersama juga dengan penganalisis kita yang bersedia pada ketika ini. Saya nak bersama dengan Presiden Majlis Profesor Negara, penganalisis politik UKM juga, Profesor Ulung, Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin yang bersedia pada ketika ini. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Ini salah satu hari yang penting, tarikh yang penting penamaan calon untuk PRN Melaka ini. Pertama sekali, bagaimana untuk kita melihat Prof, antara calon heavyweight menentang dengan calon-calon muka baharu sebagai contoh. Kalau dahulu kita boleh sifatkan faktor ini berbeza kerana PH pada ketika itu memenangi kerana faktor-faktor peringkat nasional. Kleptokrasi itu dibawa ke peringkat negeri dan sebagainya. Pada kali ini sudah pasti impak COVID-19 itu, rasa dan juga gundah gulana rakyat itu dirasai oleh semua rakyat termasuk penduduk negeri Melaka sendiri. Bagaimanakah sentimen, naratif yang akan dimainkan dan apakah yang akan corak pengundian pengundi di Melaka nanti? Sebenarnya kita harus faham kempen yang mereka adakan sekarang bukan dalam bentuk konvensional atau yang tradisional di mana bertemu beramai-ramai, bercakap, bertempik-tempik kan. Jadi saya bayangkan kempen secara halus, secara senyap ini boleh menyampaikan hal-hal yang lebih terkini lah, ya. Dan yang keduanya, ia juga melibatkan satu keadaan politik yang berubah dan orang ramai senantiasa memerhatikan perubahan ini dan mempunyai pandangan masing-masing melalui saluran-saluran media sosial. Jadi saya menganggap pengundi di Melaka ini sudah menjadi sangat literate ataupun celik secelik-celiknya mengenai pilihan raya ini dan juga mengenai calon-calon yang boleh mereka pilih. Jadi saya rasa orang Melaka ni akan lebih proaktif dalam membuat keputusan ini dan berbincang sesama sendiri untuk mencari calon yang sesuai. Ini penting ni. Kita tak tahu apa yang berlaku di peringkat bawahan, tetapi kita tahu apakah jenis kempen yang dilaksanakan sekarang. Prof, dalam masa yang sama juga PRM Melaka ni melibatkan 3 penjuru. Kalau dahulu parti-parti politik membentuk kerjasama untuk membentuk kerajaan, tapi ada yang bertanding solo dan sebagainya. Adakah ini akan menjadi orang kata indikator yang akan kita lihat dalam pilihan raya umum yang ke-15? Ada parti akan bertanding solo, kemudian pembincangan untuk membentuk kerajaan dilakukan selepas keputusan pilihan raya itu keluar sebenarnya, Prof. Saya rasa inilah yang dirancang oleh UMNO ataupun parti-parti lain. Tetapi saya menganggap lagi ramai bertanding, lagi tinggi kemungkinan yang bersatu akan berjaya. Yang bersatu maknanya parti yang bergabung yang lebih kuat seperti Pakatan Harapan yang saya rasa mempunyai advantage yang jauh lebih besar daripada BN dalam konteks ini. Kerana ini telah terbukti dalam pilihan raya lalu. Cuma kali ini mereka juga berkempen mengatakan bahawa mereka boleh membawakan perubahan yang serahkan kembali kepada kami kerajaan. Ini kempen dia. Jadi saya anggap kalaupun 3, 4, 5 saya anggap ada yang akan bertanding bebas. Tapi yang lebih teguh ini adalah parti yang tidak berkelahi sesama sendirilah. Kalau saya nak katakan begitu. Bayangkan, tak pernah berlaku dalam sejarah kita, kerajaan yang memerintah di peringkat negeri, parti-parti dia bertanding antara satu dengan lain. Ini dia kelainan PRM Melaka. Tapi Prof, kalau kita melihat bahawa untuk PH seperti yang Prof sebutkan, kelebihan mungkin memihak kepada Pakatan Harapan ini berdasarkan kepada pertembungan 3 penjuru dan sebagainya ini. Bagaimana untuk kita melihat tindakan PH ataupun lebih tepat lagi PKR mungkin untuk mengambil 2 bekas adun ini bertanding di bawah tiket mereka sehingga parti-parti komponen dalam PH juga tidak senang dan sebagainya. Adakah ini akan membawa kepada hukuman sendiri oleh pengundi di Melaka sendiri? Bagaimana untuk kita melihat ini adalah cabaran terbesar PH mungkin? Sebenarnya yang penting sekali PH ada satu blok pengundi yang boleh diletakkan di mana-mana menyebabkan calonnya menang. Ini dia sefernya ataupun perkiraannya. Jadi sama ada calon itu calon yang baru masuk atau yang terpilih daripada yang keluar daripada kerajaan lalu, itu pada saya soal kedua. Soal yang pertamanya ialah kalau PH
kawasan China, DAP terus akan menang. Tetapi di mana majoriti pengundi Melayu tipis seperti 50-60, besar kemungkinan undi China akan pergi kepada calon PKR atau calon amanah. Jadi begitu yang dapat saya tangkap dari apa yang berlaku di peringkat bawahan. Jadi soal yang baru yang masuk 2 orang ini pilihan daripada Presidium Pakatan Harapan itu, saya rasa dia tidak menjadi faktor yang signifikan dari satu segi. Ia mungkin dari segi pandangan umum, tapi dari segi cara block voting daripada daripada PH itu akan mengurangkan kesan 2 orang ini dalam PH. Dan dalam masa yang sama juga Prof, ada penganalisis berpendapat bahawa pelibatan Perikatan Nasional Kerjasama antara Bersatu dan juga PAS ini kurang memberikan signifikan kerana kita tahu Bersatu ada yang menyatakan bahawa mereka ini akar umbinya tidak begitu kukuh. PAS pula walaupun ada undi-undi yang diraih pada pilihan raya negeri Melaka yang lalu, tetapi mereka secara dasarnya hanya beberapa kerusi yang kalah tipis dan sebagainya, tetapi secara dasarnya mereka masih lagi belum punya pegangan yang kukuh di negeri Melaka. Bagaimana sebenarnya Prof melihat Perikatan Nasional gabungan ini dalam pilihan raya negeri Melaka? Ada yang berpendapat bahawa mereka ada kemungkinan besar akan kalah teruk. Ada juga berpendapat bahawa jika menang, mereka boleh menjadi kingmaker. Ya, isunya bukan soal mereka ada pengaruh atau tidak di Melaka. Soalnya, kalau mereka bertanding, walau ada tak ada pengaruh, mereka ini akan mengambil undi daripada barisan. Ini yang penting. Dan kalau mengambil undi daripada calon barisan, maknanya calon barisan akan berpecah lah. Siapa yang nak mengundi barisan tu tidak seperti padu seperti Pakatan Harapan. Itu yang dimasukkan. Kalaupun ada 2-3 kawasan PAS ataupun Bersatu tidak ada grassroots support, namun kehadiran mereka bertanding itu sendiri merupakan faktor yang akan yang mungkin menyukarkan BN untuk menang. Itu pada pandangan saya. Prof, mungkin terakhir sekali sebelum kita melepaskan Prof, mungkin kalau kita melihat kepada PN ini mungkin membawa cerita naratif ataupun image integriti sebagai contoh untuk PRN Melaka ini, kerana mereka menyatakan bahawa kerjasama mereka ini melibatkan bahawa individu sosok tubuh yang berintegriti, bersih dan sebagainya. Itu mungkin jalan cerita yang akan dibawakan. Berbeza juga kalau kita melihat di peringkat Barisan Nasional dan sebagainya. Namun sentimen rakyat di Melaka itu mungkin mereka merasakan bahawa mereka diheret kepada satu pilihan raya negeri belum tiba masanya. Pada ketika mereka belum bersedia ketika pandemik COVID-19, ketika hidup mereka melarat susah dan sebagainya akibat COVID-19. Bagaimanakah dua rasa ini akan mencetuskan satu pertembungan pada pandangan Prof sendiri untuk kita saksikan cara rakyat Melaka akan memilih dalam pilihan raya negeri ini? Saya merasakan kalau you kata dua rasa, saya kata ada 3 rasa. Iaitu di Melaka sangat teruja. Excitement di Melaka ni tak boleh dibayangkan. Ya? Kerana rakyat Melaka ni, you tahulah cara mereka bercakap pun terlalu vokal dan kadang-kadang mencarut ya semua. Jadi saya dengar di peringkat grassroots ini mereka kata inilah kalinya kita betul-betul nak tunjuk kuasa rakyat ni. So there is a certain amount of excitement. Ada merasakan teruja, malah meriah dan gembira kerana mereka dapat mengambil bahagian dalam menentukan, kerana senario di peringkat negara atau peringkat persekutuan rakyat tidak terlibat. Jadi sekarang Melaka kali pertama terlibat dan diberi peluang, walaupun di bawah syarat-syarat SOP yang keras, mereka bersedia dan saya rasa mereka lah yang lebih merasa penting dan merasakan apa yang mereka sumbangkan nanti memberi makna yang lebih besar dan mungkin juga kesan kepada PRU 15. Jadi itu pandangan yang ketiga yang saya dapat. Bagaimana 3 rasa ini akan diterjemahkan dalam kotak mengundi nanti. Terima kasih Prof kerana bersama dengan kami pada jam ini. Profesor Ulong Dato' Dr. Syamsul Amri Baharudin, Presiden Majlis Profesor Negara dan juga penganalisis politik.